bahan yang kita nak buat ialah berkaitan dengan macam mana kita nak membina bahan PDPR tersebut menggunakan aplikasi OBS, OBS Studio. Ada nampak paparan? Okey. Jadi ini contoh Google Form, Google Form yang contoh yang kita akan beri pada pelajar-pelajar kita lah. Contohnya RBT tingkatan 3, kemahiran 3.11, objektif dia apa. Jadi murid pelajar akan tulis nama, tingkatan apa. Kemudian ni videonya, video PDPR kita. Kemudian ni soalan yang dia kena jawab dan kemudian dihantarlah. Jadi daripada video ni, jadi macam mana kita nak bina video ni dengan Google Form ni. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan ni, jadi saya harap cikgu dah cuba install OBS Studio tu lah. Okey, dalam OBS Studio ni, paparan yang dibuat ini adalah berdasarkan aplikasi percuma. Jadi cikgu nak membina satu video pengajaran dan pembelajaran melalui OBS ni perlu membina dulu PowerPoint-nya. Baru cikgu boleh rakam. Jadi maksudnya dalam video ni kita akan masukkan gambar cikgu dan PowerPoint-nya sekali lah. Iaitu saya akan buka contoh videonya lah. Jadi contoh yang bahan Google Form ni bila murid pelajar klik saja dia akan paparkan lah. Ini contoh video dia lah. Okey, baiklah cikgu. Jadi macam mana kita nak bina video ni dulu sebelum kita buat Google Form ni. Jadi untuk membina video ni, pertama sekali kita kena buat PowerPoint dia. Okey. Saya bagi contoh lah. Contoh PowerPoint yang saya dah buat ni. Okey. Ni saya buat ni tadi pagi lah ni. Jadi, okey. Ini adalah contoh PowerPoint. Jadi, saya cadangkan untuk membina video ni pasal kita okey ya. Ya PowerPoint. Okey, nampak tak ikut PowerPoint? Tak ada dah. Okey, saya dah paparkan ni. Okey, ada tak paparan? Tak nampak Wah. Saya sharing semula lah. Saya sharing semula. Ada? Okey. Okey, ini adalah contoh PowerPoint yang saya bina lah. Contoh. Jadi untuk membina PowerPoint ni,
satu PDP ni, PDPR ni, cikgu jangan panjang-panjang. At least dalam 5 hingga 10 minit saja. Sebab PDP tu adalah PDP dalam satu sesi pengajaran lah. Contoh cikgu hari tu cikgu akan mengajar tajuk RBT. Contoh saya buat ni kan. Pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Jadi mungkin video tu dalam 10 minit dan lain murid akan tengok video dan murid akan menjawab soalan tersebut lah. Dan dia akan hantar feedback pada kita dalam bentuk Google Form. Jadi ini adalah contoh saya buat satu PowerPoint dengan satu kemahiran lah. Iaitu kemahiran 3.1.1 lah. Jadi cikgu boleh cuba buat lah PowerPoint ni dulu. Okay. Jadi contoh PowerPoint ni, okay, ini tajuk dia, kemahiran dia apa. Kemudian ini cikgu akan letak, okay, berdasarkan rancangan tahunan cikgu, ini adalah minggu 30 contohnya kan. Objektif dia apa cikgu letak sini. Kemudian ini adalah contoh bahan dalam buku teks. Yang saya buat ni bahan buku teks. Jadi 3.1 tajuk dan paparan ni saya screenshot lah dalam saya punya PDP. Jadi supaya nanti pelajar boleh rujuk. Ataupun cikgu nak buat bahan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Ni saya tadi nak buat contoh saja kan. Jadi dalam muka surat ni pelajar akan boleh rujuk buku teks berkaitan dengan topik yang cikgu nak ajar. Dan contohnya saya buat 2 muka surat lah. Okay, ni sampai sini. Jadi dalam PDP hari tu, jadi masa tu dalam tempoh 10 minit cikgu boleh terangkan berkaitan dengan nak mencapai objektif tu. Jadi dalam tempoh berapa minit mungkin cikgu boleh buat PowerPoint ni. Kemudian bila dah siap PowerPoint ni baru boleh guna OBS. Sebab OBS ni dia cuma merakam saja apa yang kita nak sampai kepada pelajar dan bahan apa yang kita nak paparkan pada pelajar. Okey, jadi cikgu boleh banner PowerPoint ni dulu untuk bahan. Jadi saya cadangkan ambil satu topik kecil saja untuk buat satu sesi PDP. Maksudnya contohnya 1.1, 1.2. Jadi jangan campur sampai tajuk nombor 1 sampai 1 jam. Jadi cikgu pening dan murid pun pening kan. Kita nak buat lama. Jadi saya rasa benda ni cikgu akan buat cepat lah. Mana contohnya katakan seminggu ni cikgu nak ajar 3 tajuk. Jadi cikgu buat 3 PowerPoint lah. 3 PowerPoint dan 3 video. Jadi untuk minggu depan contoh 3 PDP cikgu dah siap. Nanti cikgu tinggal upload dan murid akan respon dalam tempoh waktu PDPR tersebut. Dan cikgu pun boleh menilai berkaitan dengan tahap penguasaan PBD pelajar-pelajar kita lah. Jadi bila PowerPoint ni dah selesai, barulah cikgu akan menggunakan OBS. Okay, OBS ini, okay, bila kita buka OBS, okay, sekejap bila cikgu dah install OBS, dalam OBS ini, okay, macam ini saya dah paparkan gambar lah. Okay, jadi saya akan buang semula lah. Okay, buang. Okay, ini paparan asal kalau OBS kita bermula kosong lah. Okay, bermula kosong. Nampak Tak nampak. Sekejap Okay, saya telah share semula. Kadang dia tak baca. Okay, semula. Okay. Okay, nampak Nampak Zalina? Nampak? Okay. Okay, jadi OBS ini adalah paparan OBS yang kosong lah. Okay. Jadi dalam
kita merekod PDPR kita. Jadi pertama sekali sebab kita kalau boleh kitanya ada dan bahan kita ada. Jadi pertama sekali maknanya gambar video cikgu dan bahan cikgu lah, dua benda tu lah. Jadi dua benda tu yang kita nak masukkan. Jadi dalam paparan ini cikgu kena setting lah. Setting dulu dekat sini belah kanan bawah ni ada setting. Jadi aplikasi ni dia ada dua lah. Satu streaming, satu recording. Kalau cikgu nak streaming pun boleh. Maknanya live. Bila live ni dia ada beberapa aplikasi yang cikgu kena combinekan, iaitu FB live ataupun YouTube live. Jadi ini kita buat kendian lah. Cuma hari ni kita nak melihat, kita rekod je dulu bahan yang kita nak buat dulu. Okay, jadi saya pergi basic je hari ni, iaitu kita settingkan dulu sini, klik kat setting. Okay. Okay, output. Okay, output ni bahan yang kita nak simpan ni kat mana? Nanti kita save kita tak tahu cari kat mana. Jadi recording ni, cikgu recording kat mana? Record ni disimpan kat mana? Cikgu browse. Okey, katakan contoh saya D. Saya nak simpan dalam D video, kan? Okey. Select folder lah. Jadi sinilah saya simpan. Jadi cikgu boleh simpan kat mana-mana folder yang cikgu rasa cikgu mudah nak carilah. Jangan dah siap nanti cari mana simpan kan? Tak tahu. Jadi yang paling mudah sekali cikgu cari folder yang cikgu mudah akses lah. Okey. Kemudian yang lain-lain cikgu jangan usik dululah. Okey, dah okey je dulu. Okey. Jadi keduanya, ni tadi dah pergi setting. Keduanya pastikan, nampak, mic out ni bergerak. Hijau-hijau ni dia melompat-lompat. Audio, kan. Kalau ada audio, dia akan keluar. Okey. Jadi kalau dua-dua ni boleh bergerak, maksudnya aplikasi OBS ni berjalan dengan baik lah. Maksudnya dia bukan online tau. Jadi nanti bila cikgu open, buka aplikasi ni, dia secara offline. Maknanya cikgu hanya rakam saja. Jadi dia tidak menggunakan internet dan sebagainya. Cuma kita nak merakam bahan PDPR kita. Okay. Okay, jadi bila bahan-bahan PDPR ni nak dibuat, jadi macam mana kita nak isi platform ni. Ini adalah yang hitam ini adalah paparan skrin. Paparan skrin yang kita akan rakam. Jadi pertama sekali kita kena letak paparan ni apa yang kita nak. Iaitu saya kata tadi ada dua benda. Satu, gambar kita, video kita bercakap. Kedua ialah tentang bahan yang kita nak sampai kepada pelajar kita. Jadi source ni, kita pergi source. Ni scene 1, scene 2 tak ada masalah. Scene 2 ni kalau kita tak ada apalah. Biasa kalau asalnya di scene 1 je. Jadi pakai satu je lah. Jadi kalau kita nak masukkan sumber source ni, sumber ni dalam sini mesti ada dua lah sekurang-kurangnya. Iaitu satu video, satu lagi bahan. Jadi pertama sekali kita cari bahan yang kita nak paparkan tu video, contohnya video dululah. Okey, kita pergi tambah video capture device. Cikgu klik kat sini. Ni ada banyak macam ni, audio, browser, color, source display. Nanti cikgu boleh explore lah benda ni kan. Jadi untuk dapatkan gambar video live cikgu kena klik video capture device. Okey, klik kat sini. Okey, namanya apa ni, video kali kalau cikgu nak rename lain pun tak apa. Macam kata saya tak nak rename, saya okey je lah. Okey. Okey, pilih lah. Kalau cikgu ada 2-3 video cam, kena pilih lah. Contoh saya pakai Lenovo kan. Okey, nampak dah paparan saya dah keluar lah. Okey, jadi saya okey lah. Dapatlah gambar paparan saya kat sini. Jadi cikgu boleh buat besar, kecil. Besar, kecil. Ikut cikgu lah. Kalau cikgu nak gambar cikgu besar daripada bahan, cikgu besarkan lah.
ataupun cikgu nak buat action tentang murid nampak cikgu buat eksperimen dan sebagainya, nanti suruh budak, cikgu besarkan lah. Kalau bahan cikgu yang lebih besar, yang lebih keutamaan, cikgu kecilkan bahan cikgu. Itu terpulang pada kreativiti bahan masing-masing lah. Okay, macam saya contohnya saya ambil kecil lah. Okay, sebab nanti bahan saya PowerPoint saya buat lah. Kalau cikgu katakan tak nak buat PowerPoint, nak terus buat video cikgu bercakap, menerangkan bahan-bahan cikgu buat full satu je lah. Tarik gini pun boleh. Okay, nak tukar sini pun boleh. Nak belah atas sini pun boleh. Terpulang pada masing-masing lah. Nak bawah boleh. Nak tengah-tengah. Okay. Katakan saya ambil contoh, saya ambil sebelah sini lah. Okay. Contoh. Okay. Ini adalah contoh bahan untuk video yang cikgu akan paparkan. Okay. Okay. Ada soalan setakat ni ya? Soalan. Okay. Cikgu lihat dulu pun tak apa. Nanti kita akan saya terangkan je dulu. Okey, kemudian bila dah dapat tambah ni, jadi cikgu cuma masukkan satu lagi ialah bahan cikgu. Iaitu, okey, ada orang tanya saya, background ni nak buang macam mana? Ni background belakang ni nak tukar, contohnya kan. Jadi boleh, tapi okey, cikgu kena tambahlah lagi. Tambah background dia. Contohnya cikgu nak tambah, contoh image belakang tu nak lain. Kan? Okey, cikgu browse lah image apa yang cikgu nak. Katakan dalam saya punya ni nak, okey, nak gambar ni lah. Okey, ini nak latar belakang. Kan? Okey, nak latar belakang kat sini. Tapi dah tutup muka saya. Kan? Jadi macam mana? Okey, jadi nampak tak? Dia ada di belakang saya. Okey, maknanya dekat tambah tolak ni, dekat source ni, bila saya image ni saya naikkan atas, dia kat depan. Maknanya yang atas tu yang depan lah. Okey, kalau image tu kat bawah, dia kat belakang. Maknanya yang atas tu yang depan, yang menonjol. Jadi bila kita dah letak belakang, jadi dengan syarat background kita mesti green screen. Kemudian kita pergi macam mana nak nampakkan tu. Jadi kena buang hijau-hijau ni. Filter, pergi filter, kemudian efek filter ni pergi kat tambah chroma key. Okay. Chroma key ni dia minta nama lah kalau nak namakan. Okay, katakan okey lah. Okay, chroma key ni adalah adjust kita punya video supaya latar belakang kita lebih jelas. Jadi kalau kita green screen belakang, kita pilih green lah. Maknanya dia akan buang green screen tu ganti dengan image yang belakang kita tadi lah. Okay, katakan kita nampak. Okay, nampak tak sebelah ni kan? Okay, cikgu adjust lah kat sini. Okay, nampaklah gambar logo kat belakang tu. Kalau cikgu adjust lagi gini, dah tak nampak muka. Maknanya dia macam spreadkan benda tu. Okay, cikgu adjust kat sini lah. Dari segi opacity. Okay, katakan. Okay, macam tu kan. Okay, kalau dah okay, maka cikgu tekan close lah. Okay, nampak tak belakang tu? Jadi cuma gambar logo tu kalau tak cikgu besarkan lah. Okay. Adjust lah. Okay, macam tu lah. Okay. Okay, jadi video dah selesai. Okay, kemudian macam mana kita nak masukkan bahan kita?
bahan kita adalah bahan yang bergerak. Maksudnya PowerPoint tadi, bila klik dia akan gerak. Mana bahan cikgu akan bergerak-gerak menggunakan kaedah PowerPoint. Jadi bila bergerak-gerak macam tu, dia bukan satu image yang pegun. Jadi cikgu kena pergi dekat tambah ni. Maksudnya kita masuk ke window capture. Maksudnya apa paparan di window, dia akan paparkan lah. Okay. Okay, contoh saya klik ya. Okay. Okay. Okay lah. Okay, ini adalah paparannya lah. Okay. Oh, sorry. Dia rakam ni pula. Okay, sorry. Sekejap. Okay, sebelum kita ambil apa window capture tadi tu, kita buka dulu PowerPoint. Buka cikgu punya PowerPoint ni. Okay, buka ni, kemudian cikgu pergi semula kepada OBS. Kemudian tambah, tukar tadilah, cuba display capture. Okay. 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 Jadi display capture dia akan berada di depan. Okay. Nampak tak di depan ni? Dia akan menutup. Maka display capture ni bawa ke bawah. Dia berada di belakang. Okay. Dia ada berada di belakang. Maksudnya paparan gambar kita dah kat depan. Maka yang berkotak-kotak-kotak tu adalah paparan display capture yang kita akan paparkan nanti. Okay. Bila dah macam ni, cikgu boleh bermula dengan rakaman VDPR tersebut. Maksudnya, cikgu dah buka ni tadi. Okay. Cikgu akan mulakan lah. Tapi sebelum mulakan, cikgu kena start recording. Okay. Start recording. Okay. Bila cikgu katakan start recording, okay, saya dah tekan start ni. Cikgu buka terus PowerPoint. Terus viewkan dia punya paparan. Okay, cikgu cerita hari ni reka bentuk teknologi. Terus cerita. Memang paparan ni macam ni cikgu nampak. Tapi nanti rakaman tu gambar cikgu ada kat bawah. Okay. Contohnya sekarang ni, saya tengah merakam kan. Okay, minggu 30. Hari ni adalah tajuk 3.1 reka bentuk sebagai semua pemasaran. Objektif dia gini. Kemudian apa yang cikgu terangkan, okay, merujuk buku teks muka 124 dan 125 menceritakan berkaitan tentang reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, iaitu di mana tajuk kecilnya adalah 3.1.1 iaitu menyatakan maksud pemasaran. Cikgu ceritalah berkaitan dengan topik ni. Okay, katakan cerita dapat dalam 5 hingga 10 minit. Cikgu teruslah pergi dekat OBS, kata dah habis kan. Okay, pergi slide kedua. Okay, ni slide kedua. Kemudian cikgu terangkan, okay, sekian, terima kasih. Selepas ni jangan lupa jawab Google Form yang cikgu hantar sebelum pukul. Cikgu ceritalah apa-apa yang patut bagi membantu mencapai objektif tersebut. Okay, bila dah selesai, cikgu pergi OBS semula, tekan stop recording. Okay, stop recording. Jadi bila dah stop recording tu, maksudnya video cikgu dah siap lah. Okay. Macam mana nak tengok video cikgu? Cikgu kecilkan dulu. Okay. PowerPoint ni pun cikgu kena pergi kepada
file yang cikgu simpan tadi. Okay, saya simpan tadi dalam D video. Di sinilah video yang terkini yang masuk. Maknanya 3 bulan 2 2001 tak ada. Tak nampak eh? Okay, kejap eh. Okay. Okay, nampak? Okay, ini adalah folder yang saya simpan tadi. Volume D video. Jadi, cikgu tengoklah yang macam ni. Katakan cikgu banyak kan. Cikgu nak tahu yang cikgu buat yang tadi. Tengok tarikh, atas ni tarikh, bawah ni masa. Kan ni tadi saya contoh saya buat sekejap ni pukul 12. Jadi yang ni tadi saya bagi contoh cikgu pukul 3-4 minit. Jadi cikgu cuba bukalah video ni. Keluar video. Okey. Saya paparkan ni tadi video contoh video ni mungkin tak nampak kan. Okay, saya semula Sekejap. Okay, ini adalah contoh video yang saya rakam tadi lah. Okay, nampak? Okay, jadi contoh yang saya buat ni. Okay, saya akan play lah. Nampak? Ada? Ha? Okay, cikgu, tak apa. Okay, saya stopkan dulu presentation ni. Okay, setakat ni saya dah terangkan dua perkara. Satu, kita kena buat PowerPoint. Kedua, iaitu kita gunakan OBS tu untuk merakam PDPR kita. Dan kita rekod dan kita simpan lah. Okay, sampai situ saja. Jadi, ada pertanyaan tak setakat ni? Boleh chat ataupun buka mikrofon.
Dia respon. Sebab nanti kita akan cuba, sekolah akan cuba bagi in-house pada rakan-rakan yang lain. Okay, ada? Tak ada? Okay. Jadi, ada dua perkara lah tadi. Satu, kita dah install OBS. Okay, satu dah buat PowerPoint. Jadi, kemudian kita buat video guna OBS, iaitu menggunakan paparan video capture dan apa yang kita nak paparkan dalam bentuk presentation. So, soalan tu macam mana nak ubah? Sekejap, ada chat. Benda ni. Macam mana nak ubah gambar background belakang kita? Tadi saya dah terangkan tadi ya. Ubah gambar. Okey, saya ulang balik Okey, tak apalah. Mungkin ada yang terlepas pandang tadi. Okey. Saya akan ulang semula. Okey, nampak paparan? Okey, ini adalah paparan OBS. Okey, paparan OBS. Jadi, sebelum kita memasukkan bahan kita, display, capture, ni kita buang dulu. Nanti serabut, nampak gambar bilik-bilik kan? Okey, yes. Okey, ini saya terangkan mula tadi iaitu mengambil gambar video kita lah. Okey, saya cakap tadi kalau background kita ni warna hijau atau warna-warna yang sesuai dengan aplikasi ni, dia boleh hilangkan dan kita tampal dengan background yang lain. Okey, macam mana kita nak buangkannya? Okey, kalau yang asal ini, video ni, ini adalah latar belakang. Jadi kita tampal saja. Jadi background belakang ni kita buang. Macam mana nak buang? Okay. Pertama sekali kita pergi kepada, klik pada gambar, filter, kita tambah sini, chroma key, dekat effect filter. Okay, effect filter ni chroma key. Okay. Bila cikgu dah klik kat sini, dia akan keluar paparan ini. Okey, paparan ni key color type. Maksudnya color yang kita nak buang tu mesti berlatar belakang-belakang. Mana warna latar belakang kita ni. Kalau tengok aplikasi ni green, blue, magenta, custom. Kalau custom ni macam mana? Jadi key color. Select color. Mungkin ada warna-warna tertentu lah. Jadi maksudnya dia boleh pilih satu warna saja. Kalau background tuan cikgu-cikgu ni, belakang ni warna biru, pilih yang biru. Kalau kuning, pilih kuning. Kalau hijau, biasa orang pakai green screen hijau lah. Jadi saya senang. Jadi background saya pun lebih kurang hijau. Okay. Jadi, kita pilih hijau lah. Jadi selepas tu cikgu pilih, nampak tak? Asal saya hijau belakang. Okey, jadi hijau ni saya buang. Bukan buang lah, saya sorokkan. Sorokkan. Jadi, untuk melihat dengan lebih jelas, cikgu kena tindihkan gambar cikgu ni dekat logo tu tersebut. Okay, katakan logo, cikgu carilah logo apa yang cikgu rasa nak kan. Okay. Jadi, cikgu ejah lah kat sini. Nak gini, hijau tu kat situ. Kan asal ni. Jadi dia akan buang warna hijau tu. Nampaklah gambar latar belakang tu. Cikgu ejah lah kat sini. Okay.
Kalau ni ni sini semua. Ini kalau dah tak nampak gambar kita, cikgu terangkan sikit. Okey. Color ni color. Jadi eja-eja kat sini dia nampak terus. Ni dah tak nampak pula. Okey. Saya nak kata ni kena letak ni cikgu eja sendirilah benda ni. Okey. Jadi bila dah selesai close. Okey. Kemudian pastikan image ni dekat bawah, video kat atas. Maksud saya terangkan tadi, video capture device ni bila kat atas maknanya dia kat depan. Kalau cikgu bawa video kat bawah, logo tu kat depan. Jadi tak nampaklah muka cikgu. Jadi terbalikkan. Seret je ke atas. Barulah nampak muka cikgu. Background dia ada. Ni contoh, saya buat contoh je background ni. Kalau cikgu ada background lain ke, buatlah apa-apa. Jadi macam ni gambarnya sama-sama, cikgu adjust balik lah. Macam mana nak adjust balik tadi? Pergi klik dekat video capture, tekan kat filter, okay, tekan balik chroma key ni. Kalau cikgu dah ada chroma key kat sini, cikgu klik je sini, cikgu adjust lah balik semula. Sini lah. Okay. Adjust kat sini je. Kalau dia katakan, ini lagi terang. Kan? Ataupun, kalau dah sudah, close. Okay. Jadi kalau backgroundnya tu tak nampak, cikgu adjust je lah. Okay, backgroundnya gitu. Ada yang tak ada chroma key? Okay, chroma key ni, okay, klik gambar. Ada yang tanya chroma key ni, klik kat gambar. Okay, pergi kat image ni. Atau pergi klik kat gambar. Atau klik kat image ni. Bukan, video capture. Sorry video capture atau klik kat kotak dia ni. Jangan kotak yang apa, gambar Jatinegara ni, yang gambar video cikgu. Kemudian pergi filter. Okey, chroma key ni saya punya dah ada. Kalau cikgu tak ada, maknanya kalau saya buang, tolak. Yes. Dah tak ada lah. Memang tak ada kat sini. Okey, faham Jadi macam mana kita nak adakan chroma key ni? Kita klik tambah. Ini tambah chroma key. Klik kat chroma key ni baru ada. Ini chroma key ni dia punya. Kalau cikgu nak namakan lain pun boleh. Cuma buang, nak senang faham, buang hijau. Buang hijau namanya. Okey. Dia ada sini buang hijau. Okey. Jadi macam mana kita nak adjust ni? Okey. Paparan ni sebelah ni cikgu adjust. Nampak? Macam tu lah. Adjust mana yang patut lah. Okey, adjust mana gambar nampak, tak nampak. Okey. Dah. Okey, cikgu adjust kat sini lah. Sampailah nampak. Kemudian dah sudah close. Ya, close. Selesai. Okey. Itu atas kreativiti cikgu lah macam mana nak buat. Okey. Tambah logo. Okey, tak apa. Kita man-man Okey, katakan logo ni tak ada. Kan? Mana ni image. Ini ialah image. Image ni tak ada mula-mula. Okey. Okey, ini gambar asal Jadi saya terangkan semula lah nanti. Okey. Okey, ini gambar video cikgu. Macam mana nak letak background apa kan? Cikgu klik tambah. Okey, tambah kat bawah source ni ada tambah bawah ni. Bukan tambah source. Tambah maknanya sumber apa yang kita nak tambah dalam paparan skrin. Okey, jadi kita klik kat tambah ni, klik image. Okey, ini ada banyak ni. Klik kat image lah. Pasal background tu image. Kalau background tu menari-nari, cikgu pilih lah lain. Slideshow ke kan. Mungkin ada. Jadi cikgu cubalah.
Ini saya bagi yang basic je. Okay, image. Okay. Image apa cikgu nak masukkan? Contohnya, katakan pokok. Cikgu type pokok. Okay. Cikgu cari pokok. Browse. Okay, mana ada gambar pokok cikgu simpan? Tak ada pokok. Okay, katakan ini pun boleh lah. Kan? Background ni. Okay. Ada kat sini nampak? Image ni. Image ni boleh alih-alih kiri kanan. Video ni boleh alih sini. Kat mana cikgu nak letak video ni terpulang pada cikgu lah. Okay, image ni kat sini pun boleh. Jadi, saya terangkan tadi, video dan image ni dia kena bertindih macam ni, barulah background tu nampak. Jadi macam mana nak video tu, jadi pastikan image tu kat bawah. Mana di belakang ni, mana kalau susunan source ni, video kat atas, mana video di depan. Kan saya pindahkan nampak, saya seret ke atas. Nampak? Jadi video tu dah kat depan. Jadi yang background tu kat belakang. Nampaklah macam tu. Okay? Kalau cikgu rasa kematian ni besar sangat, kecilkan. Okay? Macam pejabat KPM Kuala Lumpur je kan? Okay? Terpulang pada cikgu. Mana kalau belakang ni cikgu nak letak nama sekolah ke, gambar sekolah, tak kisahlah. Cikgu boleh kreativiti cikgu. Dah. Jadi OBS ni nak setting ni dululah. Video dengan background. Okay? Ikut kreativiti cikgu. Nanti cikgu boleh cuba lah lagi macam mana nak buat lebih kreatif lah. Okay? Kemudian bila dah siap, cikgu kena rakam lah. Rakam video PDPR cikgu. Mana video ni nak dirakam, kena klik start kat sini. Okay, sebelum klik start, cikgu kena setting kat mana nak simpan saya cerita tadi kan. Jadi sebelum kita nak start recording, ni saya tengah rakam ni, jadi saya stop. Okay. Okay, jadi okay. Boleh Okay, bila cikgu dah settingkan kamera dengan background ni, cikgu akan merakam PDPR dengan syarat tadi PowerPoint dah siap kan? Atau bahan-bahan cikgu nak siap. Kalau cikgu, saya terang ni, kalau cikgu tak nak pakai PowerPoint, cikgu nak rakam apa yang cikgu action saja dekat video ni, cikgu besarkan sajalah. Besarkan saja. Kan? Jadi paparan nanti paparan video cikgu dengan muka cikgu je lah, penuh. Okay? Jadi sebelum nak start recording ni, okay, sebelum nak start recording, pastikan cikgu buka dulu PowerPoint ni. Dah buka, maksudnya okay, dah open dulu. Maksudnya dari paparan di bawah ni lah. Okay. Kemudian, bila dah ada paparan kat bawah, cikgu terus start recording. Sebelum start recording, cikgu kena tambah kat sini. Satu lagi sumber. Iaitu display capture. Maksud display capture lah, mengambil apa-apa paparan di screen. Maknanya kalau cikgu buka PowerPoint, keluar PowerPoint lah nanti dalam rakaman cikgu. Kalau cikgu buka window lah. Ni tak sebenarnya PowerPoint lah. Maksudnya
Kalau cikgu ada video pun, video tu akan direkam. Mana yang mudahnya display capture ni dia akan rakam apa yang berlaku di skrin selepas cikgu start recording. Okay. Jadi display capture ni okey. Maksudnya okey. Maknanya katakan display ni ada resolution. Okey. Cikgu okey je lah. Okey. Bila klik display capture ni dia akan pergi ke atas. Masuk ke atas di depan sekali. Dah tak nampak muka cikgu. Jadi takkan cikgu duduk belakang kan. Mesti cikgu depan. Seret display capture ni bawa turun. Supaya dia kat belakang. Maka nampaklah paparan cikgu kat depan, background. Kemudian paparan yang akan ada display capture ni cikgu besarkan lah. Ikut ruang yang cikgu nak. Okey. Macam ni lah akan jadinya. Selagi dia tak macam tangga ni bentuknya, cikgu belum berjaya lah. Kalau dah jadi macam tangga ni, dah berjaya lah kot. Okay. Jadi ada 3 source sini. Satu, video capture, maknanya rakaman aksi cikgu. Kedua pokok ni, iaitu saya namakan tadi background. Background gambar kita. Dan display capture ni adalah bahan-bahan yang kita nak paparkan bersama penerangan kita nantilah. Okay. Jadi bila kita tambah, saiznya kita ubah suai lah untuk memberi ruang penuh dalam rakaman kita nanti. Okay. Bila dah ready macam ni, cikgu baru boleh tekan start recording. Saya cakap tadi, bahan yang kita nak paparkan tu kalau boleh, kita dah siap-siap buka. Jangan dah start recording baru nak cari mana file yang tak jumpa. Tu pun dirakam nanti. Okay. Okay, setakat ni itu saja. Setakat ni sampai sini dulu. Ada pertanyaan tak? Okay. Okay, saya rasa beberapa soalan saya dah jawab lah. Okay. Soalan contoh macam mana nak ubah gambar background belakang kita. Kita tak ada pilihan chrome key. Okay, saya dah cakap chrome key tu kena pergi tambah. Bila saya klik butang tambah di effect filter tak ada pilihan chrome key. Semua pasal nak tak gambar background yang logo tu. Semula pasal okey saya dah terangkan balik. Okey dah ada. Nak ini cakap dah ada. Tadi tak ada chrome key ni dah ada kan. Okey faham. Cikgu Muslim. Okey. Ada lagi sebelum kita pergi seterusnya. Panjang ni. Kita sampai pukul 4 je lah. Anggaran. Okey ini asasnya. Jadi bila kita dah dapat tadi kita kena ambil video. Maksud video yang kita rakam tadi disimpan dalam folder yang cikgu dah pilih tadi. Okey, jadi jangan sebab bila kita stop recording, ni tadi, dia automatik dah save. Dia tak ada tanya kita nak simpan kat mana, apa nama file, tak ada. Dia terus stop, dia dah simpan kat folder yang kita buat dekat setting ni tadi. Kat setting. Okay, jadi jadi macam mana nak cari file kat setting tu? Pergilah. Okay, ada apa pertanyaan lagi sebelum kita pergi next? Okay, ini adalah contoh Google Form yang saya tunjukkan tadi. Okay, video ni dah selesai. Okay, saya share sikit. Share sikit.
Okey, ada gambar Google Form. Okey. Jadi ini Google Form saya masukkan tadi. Jadi ini Google Form yang kita nak hantar pada pelajar kita. Jadi video ni dah selesai. Dah buat dah. Dah buat. Cuma kita upload sahaja. Jadi untuk buat ni kita dah selesai untuk sesi 1 jam pertama lah. Okay, macam mana kita nak masukkan dalam Google Form kita video yang kita nak beri pada budak, pada pelajar-pelajar kita. Pertama sekali kita kena buka kat YouTube. YouTube. Okay, pergi YouTube. Pergi ke channel cikgu, your channel. Sebab dia tak, video yang kita rakam tu, saya cakap tadi, jangan besar. Mesti dalam 5 hingga 10 minit. Sebab nanti kita nak upload makan masa. Dan cikgu akan banyak guna data nanti kan. Jadi kalau setakat 5 minit, okey lah. Bawah 5 minit pun tak apa sebenarnya kan. 5 hingga 10 minit. Sebab kita nak menerangkan isi kandungan pembelajaran kita hari itu saja. Okey? Jadi untuk kita upload dalam YouTube ni, jadi kita dapat 2 manfaat lah. Satu, kita dapat viewer. Maknanya YouTube kita makin ramai orang tengok. Maknanya bukan murid kita saja. Jadi pelajar-pelajar satu Malaysia boleh tengok. Sama. Dan boleh kongsi dengan rakan lain. Kedua, kita boleh guna secara khusus dalam Google Form yang kita nak buat. Sebab dalam Google Form ni, kita tak boleh masukkan video terus file tu. Sebab dia hanya link kepada video yang kita buat tadi dalam YouTube. Faham tak cikgu? Maksudnya YouTube yang kita rakam tadi, kita masuk dalam YouTube. Kemudian kita copy link YouTube tadi dalam Google Form kita. Okey, macam mana kita nak upload? Rasa ramai yang dah tahu tak? Semua ni dah pakar-pakar YouTuber lah kan? Okey, contoh ini saya punya channel lah. Maksudnya YouTube saya, akaun saya. Your channel kan? Saya klik kat your channel. Okey, video kan? Ini video kan? Ada 2 video lah saya. Tak ada apalah di sini kan? Okay, jadi cikgu pergi dekat create, atas kanan. Nampak? Keluar tak? Okay, klik sini, upload video. Jangan go live. Go live ni, kalau cikgu nak buat live tadi saya cakap, dia kalau internet kuat boleh, tak ada masalah. Lebih baik pakai Google Meet, senang. Okay, upload video. Cikgu klik kat upload video ni. Ikut arahan dalam paparan ni lah. Okey, select file ni maksudnya cikgu kena pilih video yang cikgu nak upload. Contoh select file. Okey, mana tadi? Saya simpan dalam D, video. Okey, katakan file ni. Nampak ni besar ni 29.1. Ini lama. Ini yang rakam tadi mula-mula pukul 3-4 minit ni kan. Okey, bukan 1 minit 26 saat. Baru 5 MB. Okey lah. Jadi kita pilih open. Okey. Dia dah uploading video. Okey. Okey, title ni sementara dia upload incomplete. Nampak? Bila cikgu pendek dia upload complete dah. Jangan dulu biar dia sampai HD. HD tu macam paparan terbaik lah. Okey, cikgu buatlah tajuk. Contohnya katakan subjek perniagaan. Contoh Okey. Perniagaan. Contohnya perniagaan. Dia pun nak belajar tu. Okey, perniagaan topiknya katakan pemasaran. Atau perniagaan tingkatan 5. Tingkatan 5
topik katakan apa? Pemasaran ada. Contoh je lah. Contoh selain RBT lah. Tadi dah contoh RBT, kita contoh perniagaan, tiada 5 tajuk pemasaran. Okey, jadi bila pelajar-pelajar satu Malaysia ni Google kat YouTube, cari subjek perniagaan, dia akan keluar juga cikgu punya. Jadi pilihan, kalau dia pilih video cikgu, dia akan, maksudnya viewer cikgu akan bertambah lah. Okay, description ni cikgu nak tambah mengenal berkaitan topik mengenal konsep pemasaran contohnya kan. Cikgu tulis apa kalau yang panjang ni, ada tak lebih 5,000 perkataan kan dalam kotak ni. Okey, kemudian finish processing. Dah siap lah tu pun. Okey, thumbnail. Thumbnail ni apa? Thumbnail ni paparan depan video yang cikgu nak masukkan dalam YouTube. Kalau cikgu ada dalam video ni, cikgu pilih lah mana-mana paparan. Boleh kan? Okay, kalau cikgu ada paparan upload thumbnail lain, makna poster ni, cikgu boleh klik pilih lah. Tentu saya ada buat lah, upload thumbnail. Maknanya saya pilih, okay, cikgu kena buat thumbnail lah. Ni tadi RBT lah macam ni, saya buat kan. Jadi saya upload lah. Okay. Okay, upload. Maknanya saya dah masukkan. Okay, audio ni, cikgu kena klik not made for kids. Okay. Okay, finish processing, maksudnya dah tamat lah. Cikgu next. Okay, ni tak ada apa. Next. Okay, public. Klik kat public. Kalau cikgu rasa cikgu nak masukkan dalam bentuk schedule, maknanya berapa bulan dia akan terbit, kat sini lah. Kalau tak nak, tak payahlah. Tak payah. Maknanya klik kat sini je, dia terus ada. Okay. Jadi, bila dah sudah, publish. Klik kat publish ni. Publish. Publish lah. Okay, dah sudah. Maknanya bila keluar ni dah sudah lah. Maknanya link tu macam mana? Cikgu kena copy. Ataupun share kat mana-mana lah link. Maknanya bila orang buka link tu, dia akan nampak lah video cikgu. Okay. YouTube ni. Okay, copy. Contohnya saya masuk kat dalam GKMP punya mana. Okay, saya pastekan. Jadi okay, adalah dalam okay. Sebab link ni kita akan copy dalam Google Form tu nanti. Okay. Okay, kalau dah ada, close. Okay, content ni dah masuk lah. Sini nampak ni. Okay, public, none, restriction. Okay. Maksudnya kalau dah ada ni, maksudnya dia dah publish lah. Okay. Jadi bila dah publish ni, cikgu dah selesai lah. Maksudnya dah mengupload video PDP cikgu di YouTube. Okay. Okay, kemudian cikgu bila dah upload macam ni, cikgu kena buat Google Form lah macam ni. Okay, Google Form tahu kan? Nak tekankan Google Form ni satu-satu ke macam mana? Okay, saya terangkan, ini saya rasa tak ada masalah. Nak buat RBT tajuk, nama, tingkatan, cikgu ikut cikgu lah. Nak tulis apa nama tingkatan, ada abang ke, nombor telefon ke, berapa email ke. Saya rasa tak perlu kot. Benda tu, data tu dah ada. Cuma kita nak tahu siapa dan nama kelas mana,
Jadi kita cuma nak menilai tahap TPD dia saja kan. Nampak tak? Google Form. Okey Okey, jadi Google Form ni cuma cikgu buat macam biasa. Lepas tu video ni cikgu kat sini, bawah ni soalan. Submit dah, selesai. Macam mana nak upload video ni? Okey. Saya bagi contoh nak upload video ni. Kita pergi Google Form. Okey. Google Form. Okey, nampak? Okey, kita pergi tambah blank, new. Okey, nampak tak paparan ni? Nampak nah? Okey, jadi tajuk contohnya perniagaan. Tingkatan 5. Descriptionnya topik, apa tajuk dia? Contohnya 1.1.1 pemasaran. Okey. Okey. Pertama sekali nama. Okey, nama ni dalam bentuk short answer lah. Kemudian kita tambah. Okey, apa lagi? Tingkatan. Saya buat tadilah. Okey, short answer. Kemudian tambah lagi. Tambah apa? Okey, saya cakap tadi video kan. Okey, video ni macam mana nak kita pergi klik yang kanan ni. Tambah ni bawah dia import title, add image, add video. Nampak tak add video ni? Kanan ni yang kelima. Add video. Klik kat add video. Video, nampak tak? Dia kata YouTube dia apa? Apa alamat YouTube yang kita nak masukkan video tu. Jadi, kita pergi kat channel kita balik ni. Kan? Kita copykan dia punya. Macam mana nak copy channel ni? Dia punya link ni. Cikgu klik dekat video ni. Nampak tak? Video ni ada video link. Nampak Okay. Klik kat belah kanan tu copy. Pergi kat Google balik. Kat sini YouTube paste. Okay, search. Okay, search. Okay, bila search dia akan jumpa. Nampak? Kalau dia search tak jumpa maknanya video tu tak ada. Okay? Jadi kalau search tu ada maknanya adalah video tu. Bila dah okey, cikgu klik kat video ni, baru select ni biru. Kalau cikgu tak select, dia tak biru lah. Okay, select. Okay, dia tengah. Nampak? Dia dah ada. Video tu kat paparan. Cikgu cuma typekan apa arahan pada video ni. Sila lihat paparan video dan fahamkan maksud pemasaran. Contohnya lah. Okay. Siap lah video ni. Ni ada titik 3 ni apa? Nak tengah, nak center. Center sini. Dia di tengah. Ni nak change. Change mana tukar lah. Nak remove, nak buang. Okay. Kemudian, bila dah sudah, bila dah ada ni PDP cikgu tambah pula apa? Soalan bawah dia. Okay. Tambah lagi bawah ni. Sila jawab ataupun ataupun kat sini arah pun boleh. Tak nak banyak sangat. Jawab soalan di bawah berdasarkan paparan video tersebut. Okey. Okey. Pergi soalan dia apa contohnya?
apa itu pemasaran? Kan? Apakah maksud pemasaran? Apa itu? Apakah maksud pemasaran? Okey. Cikgu nak multiple choice ke apa ke, terpulang pada cikgu lah. Kalau nak buat multiple choice, option satu apa? B siapa? Sampailah katakan jawapan dia A, add other. B, contohnya lah cikgu nanti buat lah. C. Dia akan pilih lah, pelajar akan pilih lah. Okey. Okey, pergi soalan ni, soalan satu contohnya. Soalan satu cikgu satu lah, satu. Kan? Soalan dua, tambah lagi bawah dia. Dua. Ya. Apakah elemen pemasaran? Okey. Contoh, X, Y, apa? Z. Contohnya lah. X, Y, sorry. X, Y, Z. Okey. Dah, siap. Siap dulu soalan. Okey, kalau nak buat ni, saya rasa ni cikgu dah buat, dah tahu ni tak ada masalah kan. Bila dah habis, go to section based on answer. Description. Kalau nak tambah description lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Okey. Okey, kalau dah habis, cikgu nak buat apa? Tamatlah. Buat add title and description. Tambah bawah ni T ni. T2 ni. Tamat. Lepas tu tahniah. Okey. Dah siap? Pergi dekat preview. Dah siap soalan ni. Jadi dah siap, cikgu save lah. Save-nya ataupun link ni cikgu hantarlah ke anak murid cikgu. Copy. Hantar ke Google. Ke Telegram contohnya kan. Paste. Hantar. Saya dah hantar kat. Okay. Okay, dah selesai. Okay. Jadi saya rasa ni seberingkas lah secara asasnya. Kalau cikgu hari-hari, tak hari-hari lah, maknanya selalu buat, cikgu lama-lama dah mahir. Saya rasa cikgu tak ada masalah. Cuma mula-mula memang kita macam susah. Tapi bila kita dah 2-3 kali buat, insyaAllah benda ni akan jadi satu kebiasaan bagi cikgu. Pasal kita akan menghadapi norma PDPR ni tak tahu, tanda soal. Tanda soal, tanda seru pun ada. Sampai bila? Jadi setakat ni tak sampai bila-bila lah. Kan? Jadi terpaksa kita membina satu platform baru sebagai satu kaedah PDP kita. Kita jangan andaikan esok nak buka barulah kita belajar betul-betul. Tak ada. Inilah PDPR kita belajar betul-betul kat budak kita. Dia tak ada olok-olok dah. Ini betul-betul punya. Jadi silsilah ni sampai habis tahun pun sampai PDPR. Sebab kita bertanggungjawab, sebab kita dah terima jawatan kita sebagai guru, kita terpaksa menyediakan platform yang ada ni untuk kita kembangkan dengan anak-anak murid kita. Memang semua kita kena belajar lah.
nak buat macam mana, saya pun merangkak juga mula-mula. Tapi kena belajarlah. Okey, ada pertanyaan lagi tak? Muslim. Terbaik cikgu. Okey, faham. Terbaik cikgu Muslim. Muslim. Lain tak okey lah. Rafi nampak. Soalan apa kelebihan software OBS ni berbanding dengan software recording yang lain? Okey. Untuk OBS ni, yang lain pun ada. Saya rasa dia mesra lah, mudah. Nampak macam susah, tapi bila dia dah buat 2-3 kali dia senang je. Dia tak susah mana. OBS ni boleh buat live streaming. Dia ada 2 pilihan lah. Tadi kita rekod saja kan. Dah buat live streaming pun boleh. Masuk live streaming tadi, maknanya kita live dengan murid. Tapi tu lah, bila kita live murid 30, yang ada 5 orang. Itu masalahnya kan. Tapi tak apalah, cikgu nak cuba kan live streaming kan. Maknanya, dekat OBS ni, ada live streaming. Tadi, dekat dia punya control tu, ada 2 kan saya cakap tadi. Satu start streaming, satu start recording. Kalau record, dia record simpan. Kalau start streaming, maknanya dia akan turun live. Macam mana nak live, dia guna platform FB atau YouTube lah. Maksud dia tak boleh streaming sendiri. Dia cuma merakam dan hantar data yang kita rakam tu ke live FB atau live YouTube. Dia tak boleh, dia tak ada streaming sendiri. Tapi itu nantilah, tu next. Ini cuma kita buat bahan dulu. Bahan yang kita nak, yang asas dulu iaitu macam mana nak buat bahan PDPR, bentuk video, masuk dalam YouTube, kemudian kita kongsi dengan murid kita dengan Google Form. Dah, setakat tu dulu hari ni. Ada soalan? Okey, ada 2 link dekat chat tu. Satu link SPL KPM, satu Google Form. Isi dua-dua. Itu untuk kehadiran hari ni lah. Okey. Ada soalan cikgu? Saya kata sama ada bukan 7-8 minit kan? Cikgu Syam. Okey. Dalam kereta ke dalam kereta api? Okey. Jadi saya rasa kalau tak ada apa, jadi setakat ni inilah kaedah PDP, membina bahan PDPR kepada pelajar-pelajar kita lah. Jadi kalau cikgu yang dah mahir tu boleh cuba kembangkan di sekolah dengan rakan-rakan yang lain, sebab dia mungkin akan menjadi sebagai satu inovasi, satu kajian tindakan. Saya lontarkan benda ni cuma ni basic je. Mungkin cikgu lebih kreatif kan nanti. Letak ada gambar, ada 3-4 lapis, boleh gambar, masuk video tu, video dia ni. Ni cuma asal kita hantar kepada murid Google Form atau link YouTube tadi. Okey, kalau tak ada, okey, apa tu? Terima kasih banyak, Zainab, Nain. Okey, next time boleh belajar live streaming. Terima kasih. Okey, untuk makluman semualah. Jadi sebelum saya serah pada Puan Zalina, jadi untuk maklumat, minggu ni kita ada program satu lah. Jadi minggu depan, usul pada JKMP dan KP lah. Kita akan adakan Google Meet dengan KP-KP mata pelajaran utama lah. Nanti saya akan masukkan dalam grup JKMP, tari-tari dan yang cikgu kena hadir dalam Google Meet tersebut. Okey, jadi kalau tak ada apa, saya ucapkan terima kasih. Yang baik boleh dikongsi, yang tak baik buanglah. Okey, saya serahkan balik pada
Puan Zalina. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita telah berjaya menghabiskan bengkel membuat bahan persediaan untuk PDPR. Terima kasih banyak kepada Encik Syahrin atas perkongsian. Untuk cikgu-cikgu yang tertinggal bas, saya nampak ada yang tertinggal bas, boleh dapatkan recording sebab saya memang ada record bengkel pada hari ini Google Meet. Jadi boleh tengok banyak kali untuk lebih faham. Tadi Cik Syahrin ada sebut tentang green screen. Cikgu kalau dah guna green screen dekat belakang, jangan baju pun pakai green, nanti baju-baju cikgu pun hilang. Nanti nampak kepala je. Aku nampak perasan. Okey, lagi satu, cikgu kena adakan channel dekat YouTube. Jadi sekarang ni dah satu era baru lah bahawa cikgu-cikgu sekarang dah mula ada YouTube channel. Jadi sebenarnya kalau cikgu dapat laksanakan PDPR ni, dia ni sebenarnya sangat memberi motivasi kepada murid. Dia rasa bangga cikgunya menghasilkan YouTube untuk mereka. Dan kalau direzekikan kalau cikgu dapat hasilkan video yang baik sehingga viral, lebih banyak manfaat yang dapat diperolehi oleh pelajar, cikgu akan dapat banyak pahala berterusan dan mungkin juga boleh dapat income. Bila channel cikgu dah viral semua, ada iklan-iklan masuk dan sebagainya. Jadi sebagai penutup, saya lupa, saya nak wawarkan lagi sekali tentang inovasi. Pertandingan inovasi akan diadakan tak lama lagi. Surat akan menyusul kemudian. Jadi cikgu dah boleh mulalah cari-cari calon-calon daripada sekolah cikgu untuk menyertai pertandingan inovasi peringkat daerah Batu Pahat. Terutama yang TVET Jadi sebagai penutup jika ada sebarang pertanyaan, cikgu-cikgu bolehlah merujuk kepada Cik Syahrin boleh message personal ke, telefon ke. So sesi itu saja untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen semua cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.